So bab 8, okey, tentang sistem respirasi dalam manusia dan haiwan. Okey, selepas kelas ni sepatutnya kamu dah tahu struktur respirasi dalam serangga, ikan, amfibia dan manusia. Kemudian kita nak memerihalkan penyesuaian struktur, macam mana struktur itu disesuaikan dan fungsi dalam pertukaran gas respirasi, dan kita nak bandingkan dan bezakan antara semua struktur respirasi manusia dan haiwan. Okey, haiwan tu termasuklah serangga, ikan dengan amfibia. Okey. So, kalau kita sebut struktur respirasi ni maksudnya bahagian yang terlibat dalam proses pertukaran gas respirasi. Jadi gas respirasi, bila cikgu sebut saja gas respirasi, bermaksud oksigen dengan karbon dioksida. Okey, pertukaran antara dua gas itulah. Jadi struktur respirasi ni melibatkan permukaan respirasi. Permukaan respirasi di dalam haiwan ataupun manusia, okey, bagi membolehkan pertukaran gas berlaku. Maksudnya tempat di mana pertukaran gas tu boleh berlaku. Yang tu maksud struktur respirasi. Okey, antara sel organisma yang berespirasi dengan persekitaran luar. Contoh persekitaran luar yang bersentuhan secara langsung lah dengan sel tersebut. Okey, kalau organisma unisel, organisma satu sel unisel lah, macam ameba. Okey, ameba ni adalah organisma yang kecil kan, satu sel saja. Jadi tak perlulah dia ada satu organ respirasi ataupun struktur respirasi yang kompleks, sebab dia ringkas. Jadi dia hanya perlukan permukaan dia tu sendiri, okey, sekeliling membran dia tu sendiri, okey, untuk proses respirasi yang berlaku secara resapan. Okey, ini adalah JLP per I, bermaksud jumlah luas permukaan perisi padu yang besar. Okey, kat sini kamu kena highlight kat sini. Kalau organisma tu kecil, okey, kalau organisma tu kecil macam unisel, organisma unisel, nisbah jumlah luas permukaan perisi padu adalah besar. Okay, sebab dia bagi dengan isi padu dia, jadi besar. Terbalik kalau organisma tu besar, macam manusia, macam gajah, macam haiwan-haiwan yang besar semua, yang multisel, nisbah jumlah luas permukaan perisi padu kecil. Dia terbalik. Okey. Nanti cikgu akan explain lagi lah nanti bila buka sekolah nanti, sebab ada kalau kita nak tengok pengiraan untuk membuktikan bahawa organisma yang besar, nisbah JLP per I dia kecil. Kalau organisma kecil, nisbah jumlah luas permukaan perisi padu dia besar. Kamu kena ingat yang tu Okey, so nisbah JLP per I, lepas ni cikgu sebut JLP per I, maksudnya jumlah luas permukaan per isi padu, bergantung pada saiz organisma. Ini maksud cikgu tadi ni. Semakin besar saiz organisma, semakin kecil. Semakin kecil saiz, semakin besar JLP per I. Okey, so keyword kat sini kamu ingat yang ni JLP dengan saiz. Okey, next. Ini adalah organisma apa ni? Ameba. So, disebabkan saiz organisma unisel yang kecil, jadi organisma unisel ni, ameba ni, dia tidak ada struktur khas untuk proses pertukaran gas. Dia hanya melakukan proses pertukaran gas, iaitu oksigen O2, okey, untuk masuk secara resapan. Okey, kemudian apabila berlaku respirasi sel di dalam sel ini, hasil karbon dioksida, hasil respirasi sel gas dia adalah karbon dioksida, akan dikeluarkan juga secara resapan. Ini sebab dia organisma unisel kecil. Okey, bagi organisma besar dan kompleks, okey, jadi isi padu badan organisma yang besar ni dia perlukan lebih banyak oksigen. Kemarin kita belajar kan, oksigen diperlukan untuk respirasi aerob, betul tak? Okey, respirasi aerob. Disebabkan organisma tu besar, jadi isi padu oksigen yang diperlukan tu bertambah lebih daripada biasa. Okey, dan jumlah luas permukaan tu besar. Okey, ini menjelaskan pasal apa organisma kompleks ni
dia tak boleh kekalkan pertukaran gas secara resapan di seluruh badan. Dia mesti ada satu struktur khas. Okey. Untuk organisma besar, dia tak boleh harapkan kulit-kulit dia saja macam organisma unisel tu. Jadi dia perlu satu struktur respirasi khas. Okey, dengan cikgu highlight keyword kat sini. Struktur respirasi khas untuk pertukaran gas. Gas apa? Gas respirasi iaitu karbon dioksida dan oksigen yang cekap. Cekap tu maksudnya yang paling optimal lah, yang optimal untuk proses respirasi sel bagi mendapatkan tenaga. Sebab tu kemarin kita belajar pasal respirasi sel tenaga. Sebab hari ni kita nak tengok juga cara pertukaran gas. Cara macam mana struktur-struktur tu dapat gas oksigen dan bebaskan gas karbon dioksida. Okey. Ni beza dia. Okey. Beza dia. Alright. Ini struktur respirasi bagi ameba. Kan di sekeliling membran dia saja, dia tak ada struktur khas. Okey, kemudian kalau manusia dia ada struktur khas, kita ada sistem respirasi, kita ada sistem khas. Jadi kalau struktur dia dekat alveolus yang paling kecil tu. Okey, cikgu ulang balik, yang ni dah pernah belajar dah masa form 3. Nasal cavity, larynx, trachea, lungs. Okey. Kemudian kita ada bronchus, kita ada bronchiole, dan hujung-hujung yang bulat ni kita tengok lagi dia punya gambar ya. Kita panggil alveolus. Okay, alveolus adalah struktur dia. Sebab struktur ni dia permukaan yang bersentuhan direct terus dengan gas oksigen dengan karbon dioksida. Jadi proses pertukaran tu berlaku di alveolus. Okey. So ciri penyesuaian struktur respirasi, ciri penyesuaian struktur respirasi untuk pertukaran gas bagi organisma bersaiz besar. Bersaiz besar tu sekarang kita dah fokus dah. Yang unisel tu kita letak sebelah sebab kita nak buat perbandingan saja. Sekarang ni fokus untuk pelajaran hari ni, kita nak fokus kepada organisma bersaiz besar. Okey, macam kata pun dah di kategori saiz besar dah lah, sebab kita nak bandingkan dengan unisel. Okey. Jadi first kali nisbah JLP per I yang besar. Okey. Ciri dia mesti nisbah JLP per I yang besar. Tadi cikgu kata organisma besar JLP per I kecil. Tapi kenapa kat sini ada nisbah JLP per I yang besar? Okey, sekarang ni cikgu fokus untuk struktur respirasi. Faham tak? Bila sebut struktur respirasi, kita sebut manusia tu, kita fokus terus kepada alveolus dia. Alveolus bayangkan dalam paru-paru yang kecil-kecil tu. Okey, bila alveolus kecil, nisbah JLP per I dia besar. Sekarang ni kita punya minda, kita fokus kita terus kepada alveolus tu. Okey. So alveolus tu kecil-kecil semuanya di dalam kita punya paru-paru. Jadi nisbah JLP per I dia besar. Okey, apakah kepentingan nisbah JLP per I dia besar? Sebab kita nak pertukaran gas menjadi cekap. Yang mana cikgu warna kuningkan ni adalah keyword. Okey, untuk JLP per I yang besar, pertukaran gas cekap. Okey. Kemudian kita sekarang ni kamu bayangkan alveolus itu. Alveolus tu nipis, setebal satu sel. Kita tak boleh tulis nipis saja, kita kena mention nipis macam mana. Nipis setebal satu sel. Dalam peperiksaan kalau tulis nipis setebal kulit bawang, salah. Kita dalam bio kita kena sebut yang ni. Nipis setebal satu sel. Yang ni dia macam kembang lah. Kalau sebut nipis tak boleh sebut nipis saja, kena sebut nipis setebal satu sel. Okey, apakah kepentingan yang alveolus kita tu nipis setebal satu sel? Sebab nak mudahkan resapan gas. Jadi resapan gas tu maksudnya resapan nak ambil masuk oksigen, nak keluarkan karbon dioksida lebih mudah. Okey. Untuk JLP ni pertukaran gas cekap. Kalau nipis mudah resap. Okey, dapat Okey, ciri yang keempat. Ni kena ingat ini semua point dia. Sentiasa lembab. Okey, kita bayangkan alveolus kita di dalam paru-paru untuk manusia yang normal adalah sentiasa lembab. Sebab dia dikelilingi oleh
darah dan juga ada mucus yang mucus lah, bukan mucus, maksudnya ada lembapan. Okey, lembapan. Jadi apakah kepentingan kita punya struktur sel itu lembab? Lembab, ingat, lembab ni masih dia ada air kan, lembab. Lembab maksud dia ada air. Kalau kapas tu kering, kapas tu tak ada air. Kalau kapas lembab, kapas tu ada air. So maksud dekat sini alveolus tu lembab. Alveolus lembab sebab dia ada kandungan air yang sesuai lah, bukannya terlampau banyak air sangat jadi kata paru-paru berair pula, bukan yang sesuai untuk orang normal lah. Okey, kenapa lembab? Sebab bila lembab, bila ada air, maksud kita kaitkan dengan melarut. Jadi membenarkan gas respirasi iaitu karbon dioksida dengan oksigen melarut dengan mudah dalam dia. Okey. Kemudian ciri yang keempat, jaringan kapilari darah yang banyak. Okey, jaringan kapilari darah yang banyak. Kenapa kita sebut kapilari darah? Darah sinonim dengan pengangkutan di dalam badan kita kan, darah. Sistem peredaran darah semua tu berkaitan dengan pengangkutan. So keyword dekat sini, apa kepentingan ada jaringan kapilari darah yang banyak dekat alveolus tu? Untuk angkut. Bila sebut darah, kita sebut pasal angkut gas respirasi. So kepentingan dengan ciri ni mesti selari lah. Kita tak boleh lah bagi tahu kenapa kepentingan jaringan kapilari darah yang banyak untuk pertukaran gas. Macam tak sesuai lah. Kalau darah kita kaitkan dengan pengangkutan gas respirasi. Dekat sini sebab kita belajar tentang respirasi, kita kena angkut gaspirasi lah. Gas respirasi is oksigen dengan karbon dioksida. Okey, dekat tu boleh kah? Boleh tak? Ada orang tak? Seorang cakap pun jadilah. Boleh tak? Tak dengar pun. Boleh, cikgu. Alright, okey. Okey. Tadi cikgu secara overall, tapi cikgu banyak bagi fokus dekat alveolus. Kita akan tengok satu demi satu semua haiwan yang akan kita belajar dalam topik ni, iaitu serangga, ikan, katak. Katak mewakili amfibia dengan manusia. Okey. Sekarang ni kita nak tengok pasal serangga dulu. Serangga. Okey. Sistem trakea. Untuk serangga, sistem respirasi dipanggil sebagai sistem trakea. Okey. Sebab apa dipanggil trakea? Sebab dia ada struktur khas yang berbeza dengan manusia. Okey. Yang pertama, kamu tengok spiracle. Sekejap kita tengok kat mana spiracle. Dalam buku teks pun ada. Spiracle ni apa benda spiracle ni? Spiracle adalah liang kecil pada thorax dan abdomen. Okey, kamu belajar masa sekolah rendah. Serangga ada 3 struktur, kepala, thorax, abdomen. Okey, liang-liang kecil ni duduk di sebelah kiri kanan badan dia. Bahagian thorax dan abdomen. Kalau macam manusia tu macam lubang hidung lah. Tapi yang ni dekat badan, dia bukan lubang hidung dia. Macam liang kecil. Yang kat sini lah liang untuk oksigen masuk. Okey. So membolehkan udara masuk. Udara ni especially yang oksigen nak masuk ke dalam sistem tiub udara. So serangga ni dia ada sistem khas dipanggil sistem tiub udara. Sebab dalam tu ada kantung udara dan sebagainya. Okey. Lepas masuk, okey, sekarang ni udara dah masuk dalam liang-liang tu, terus kepada struktur yang dinamakan trakeol. Okey. Trakeol ni adalah bila trakea dia masuk dalam trakea dan bercabang-cabang, kita panggil struktur tu sebagai trakeol. Yang mana OL kat belakang tu maksudnya lebih kecil. Macam kita alveolus kan, dia kecil lagi lah. Yang ni trakeol. Okey, trakea bercabang membentuk salur lebih halus. Yang ni lah, trakeol ni lah merupakan permukaan respirasi bagi serangga. Kalau macam manusia, permukaan respirasi dia adalah alveolus. Tetapi untuk serangga, permukaan respirasi adalah trakeol. Okey. Lagi satu speciality untuk serangga, dia ada kantung udara. Okey. Ada pada setengah serangga. Kenapa kantung udara ni perlu? Dia nak bagi cepat.
Okey, mempercepatkan penghantaran gas semasa pergerakan cergas. Okey, serangga dia tak ada darah. Okey, jadi kantung udara ni bagi cepat penghantaran gas semasa pergerakan cergas. Macam serangga kadang dia terbang kan, banyak yang terbang, so nak bagi cepat nak cepat penghantaran gas tu, sebab dia nak dapat banyak oksigen untuk respirasi sel. Kan serangga banyak terbang nak dapat tenaga banyak, jadi kantung udara ni membantu mempercepatkan penghantaran gas semasa pergerakan cergas. Okey, ini ciri-ciri trakeol. Okey, ciri-ciri trakeol ni sama kalau kita tengok yang cikgu bagi tahu yang 4 tadi ciri tu, dia ada ciri tu dekat trakeol. Okey. So trakeol ni pada serangga banyak. Okey, trakeol ni banyak, sangat banyak. And bila banyak, JLP dia besar. Jumlah luas permukaan besar. Jumlah luas permukaan. Bayangkan satu trakeol macam bulat-bulat tu kita bentangkan. Jadi kalau kita jumlahkan depa semua tu banyaklah. So jumlah luas permukaan besar. Okey. Kenapa besar? Memudahkan pertukaran gas ataupun bagi lebih cekap. Okey, memudahkan pertukaran gas dengan lebih cekap. Okey. Kemudian kita ada dinding trakeol, dinding dia nipis dan lembap. Okey, nipis dan lembap. Apa kepentingan dia? Senang resapan gas keluar dengan masuk dengan cepat. Ini ya. Ini fakta explanation. Untuk satu esei yang baik, dia kena ada fakta dan explanation. Kita kalau dia kata huraikan tentang ciri-ciri trakeol yang memudahkan proses respirasi di dalam serangga. Kita beritahu ciri-ciri saja, tak dapat markah penuh lah. Kita beritahu bilangan banyak, dinding trakeol nipis dan lembab, tapi kita tak beritahu sebab dia punya explanation dia. So kena beritahu sepasang ni. Nipis dan lembab sebab apa? Sebab itulah gas boleh meresap keluar dan masuk dengan cepat. Penerangan macam tu. Okey. Okey, kita tengok dia punya struktur yang tadi tu. Okey, ini spirakel. Okey, spirakel ni tempat udara masuk ke dalam. Kemudian kantung udara nak mempercepatkan pergerakan gas tu, kan? Okey, ini trakea dan terus dia ini gambar ni di zoomkan. Lepas trakea, dia akan terus jadi trakeol, cabang-cabang lebih kecil. Ini dia panggil trakeol. So dia dia direct terus dengan sel-sel tubuh dekat sini. Sel-sel banyaklah untuk pertukaran gas. Sebab respirasi berlaku di dalam mitokondria yang ada di dalam sel. Mula-mula berlaku glikolisis dulu dekat sitoplasma. Lepas jadi glukosa jadi piruvat, kan kemarin kita belajar. Lepas tu diteruskan masuk dalam mitokondria. Dalam mitokondria berlakulah terus respirasi sel yang lengkap untuk dapatkan tenaga. Okey. Ni lebih jelas. Ini dalam buku teks ada, kata silap cikgu ni, cikgu ambil daripada buku teks. Okey. Nanti balik tengok balik ni. Nampak ni? Dia direct terus. So trakeol lah permukaan respirasi bagi serangga sebab dia direct terus dengan sel untuk pertukaran gas. Yang bulat-bulat kecil ni sel-sel badan dia. Alright. Okey. Nampak tu gambar. Mungkin dalam kamu punya handphone tak berapa jelas yang tu. Ini animation sikit macam mana oksigen tu masuk ke dalam liang spirakel serangga dan terus ke trakeol untuk proses pertukaran gas. Nampak karbon dioksida keluar. Selepas setiap kali respirasi sel berlaku, karbon dioksida akan keluar sebagai hasil. Okey. Okey. Proses kita masuk kuis. Banyak-banyak cakap pun sekali lagi kamu terlupa. Okey. Proses apakah yang terlibat dalam pertukaran gas bagi organisma unisel seperti ameba? Cikgu nak kamu type, nak tengok. Kalau kejap. Type tengok. Apakah proses yang terlibat dalam pertukaran gas bagi organisma unisel seperti ameba? Okey, resapan. Dua orang lagi semua orang type.
Nak tengok. Resapan. Okey, good. Okey. So, jawapan dia resapan. Direct kan, sebab dia tak ada satu struktur yang khas, sebab dia organisma unisel. Okey, yang kedua, bagi organisma yang kecil, JLP per I adalah okey, type besar, kecil, besar, lagi, okey. Okey, good. Okey, faham kalau kecil, jumlah luas permukaan peris padu adalah besar. Apakah kepentingan mempunyai struktur respirasi yang nipis setebal satu sel? Nipis setebal satu sel. A ke B? Type A ke B? A ke B? N? Okey, B. Memudahkan gas respirasi meresap. B. Okey, very good. Okey, kalau keyword melarut, kita kena sebut tentang lembab. Okey, ingat larut tu kita kaitkan dengan air. Air kaitkan dengan lembab. Okey, kalau nipis, dia mudah meresap. Very good. Okey, next. Namakan sistem pernafasan bagi serangga. Jawab yang A dulu. Namakan sistem pernafasan bagi serangga. Sistem apa? Kakak. Very good. Sistem trakea. Laju. Sistem trakea, Batrisha, Aisyah. Betul. Lagi trakea, Soleha, Nasrul Aiman. Mana Masita? Abid trakea. Okey, good. Okey, B. Namakan permukaan respirasi bagi serangga. Permukaan respirasi. Very good. Pandai, bagus. Hampa fokus, bagus. InsyaAllah boleh dapat A. Oh, amin. Hari ni hari Jumaat. Moga-moga semua dapat A. Doa di hari Jumaat yang mulia. Very good. Okay, sistem trakea, tracheal. Okey, kita tinggal set dulu pasal serangga. Kita masuk ikan pula. Okey. So, struktur respirasi bagi ikan ialah insang. Siapa biasa tolong mak siang ikan, dia biasa tengoklah insang tu lagu mana. Ataupun sekali lagi boleh tolong mak tengok, kamu buka ikan tu, tengok insang dia ada berapa pasang. Okey. So, komponen insang, kita ada barisan filamen. Filamen ni yang mana cikgu? Kita tengok gambar dia. Barisan filamen disokong oleh lengkung insang. Insang tu dia terlekat pada lengkung insang. So, filamen ni mempunyai banyak unjuran nipis dan pipis. So, keyword kat sini nipis dan pipis yang disebut lamela. Okey. Jadi, apa kepentingan dia? Disebabkan bilangan filamen dan lamela yang banyak, of course dia akan menambahkan jumlah luas permukaan. This is very good lah untuk dia punya proses resapan, untuk berlaku dengan lebih efisien. Okey, gas lebih cekap. Kemudian membran lamela tu pula insang nipis. Okey, nipis mudahkan gas resapan meresap masuk. Kapilari darah banyak. Kan kita nak pilih ikan, kalau kita pergi pasar nak pilih ikan yang baru, kita cek dia punya insang. Kalau insang tu merah, maksudnya ikan baru. Maksud kapilari darah dia tu okey lah. Kalau ikan tu penjual tu dia jual kat seminggu dah, dia punya insang dah jadi warna kelabu, maksud dia ikan lama. Okay. Now kapilari darah, keyword dia untuk pengangkutan. So nipis ni mudah resap, kalau darah angkut. Sama kita guna hak tadi, ciri tadi untuk semua haiwan-haiwan yang kita belajar tadi, serangga. Sama dia punya konsep dia. Kalau nipis mudah resap, kalau kapilari darah banyak mudah angkut. Okey. Tu dia. Besar. Okey. 1, 2, 3, 4. So ini lengkung. Putih ni adalah lengkung. Lengkung insang. So ini adalah barisan filamen. Dia macam sikat-sikat ni. Merah ni. Okey. Okey, kemudian lamela ni ada pada struktur filamen ni. Dia kecil. Okey, kecil ya.
yang membentuk sikat yang lebih kecil pada filamen tu. Sekali lagi kamu kobek ikan ni, check balik. Kalau dekat sekolah bolehlah kita buat eksperimen, kita nak tengok. Ni kat rumah kamu buat sendiri nak tengok. Okey, sekali lagi 2-3 orang yang boleh share dengan cikgu. Kalau dia tolong mak dia ambil gambar. Cikgu nak tengok bukti yang Poppy tengok dah. Insang kamu kobek tu. Okey, ambil gambar, tunjuk kat cikgu. Siapa boleh tunjuk kat cikgu. Snap je, bukan susah pun kan. Tengok ni insang. Okey, ini struktur lamela di dalam tu. Ni kecil-kecil ni lamela dia. Lamela ada pada filamen. Ni lengkung. Dekat lengkung insang ni ada pembuluh darah. Pembuluh darah ni lah yang akan darah yang kaya oksigen masuk ataupun yang keluar tu karbon dioksida kat sini. Okey. Ni lebih jelas lagi. Insang besar kan. Okey, ni lengkung insang, gill arch, lengkung insang. Kemudian ni lamela dia. Ni satu-satu kecil-kecil ni. 1, 2, 3. Ini filamen, satu sisir filamen, satu je. Lepas tu ada lamela yang kecil. Jadi tak hairanlah kita kata JLP dia besar. Jumlah luas permukaan perisi padu dia besar. Okey. Namakan struktur pernafasan bagi ikan. Cepat. Namakan struktur pernafasan bagi ikan. Mana jawapan? Insang, indang pun indang lah. Insang, Albit. Okey. Insang. Okey, bagus. Alright. Insang. Apakah kepentingan ikan mempunyai bilangan filamen dan lamela yang banyak? Banyak. A ke B? A ke B? Banyak. Keyword dia sekarang banyak. Nak dekat-dekat sama tu kan, tapi ada keyword dia. Okay, good. Dapat dah jawapan. Okay, good. Okay. Kalau nipis baru mudah. Okay, very good. Semua orang jawab B. Jawapan dia adalah B. Okay. Sebab banyak dia bagi JLP per I yang besar untuk pertukaran gas yang cekap. Okay. Kalau dia bagi situ nipis dan bilangan yang banyak, ni lagi tepat jawapan dia nah. Tapi ini banyak ni untuk cekap. Okay, good. Apakah kepentingan ikan mempunyai lamela yang nipis dan pipih? Terbaliklah kan. Okay, memudahkan perasapan dan pengangkutan gas respirasi. Very good. Okay. Pandai. Okay. Habis serangga, habis ikan, kita masuk katak. Sama je. Cuma yang beza dia tu daripada dia punya struktur adalah sedikit perbezaan ke. Macam kalau katak dia tak ada lah trakea, dia tak ada lah kantung udara sebab katak bukan boleh terbang, kan? So kulit dalam keadaan ini katak yang kurang aktif Yang kurang aktif, dia akan proses resapan berlaku dekat permukaan kulit. Okey. Sebab kulit ni nipis. Okey, kulit katak nipis dan sangat telap dengan gas respiration tu. Jadi bila nipis memudahkan gas respirasi melalui secara resapan. Katak lembap. Katak kulit dia memang lembap. Siapa bisa pegang katak dia tahu lah. Okey, lembap. Okey, sekejap lagi cikgu share ada satu video yang kakak Alisha dia biasa share dengan cikgu. Nanti cikgu cari balik kat laptop ada. Dia buat kita bedah katak tu kan, nak tengok struktur respirasi dia. Okey, lembab dan JLP besar. Okey, membenarkan gas melarut. Keyword dia lembab dengan melarut. Ni sama juga. Dekat kulit tu ada kapilari darah yang banyak. Keyword dia untuk angkut gas respirasi. Senang je topik ni. Kalau kamu ingat keyword, kamu boleh buat soalan esei dengan baik. Alright. Okey. Ini dah dapat sedikit peningkatan dari segi perkembangan struktur. Macam si serangga tadi dia tak ada paru-paru. Katak dia sudah ada paru-paru. So dia punya struktur respirasi dia terror sikit lah. Dia kulit pun boleh dalam keadaan lembab.
Kadang-kadang peparu pun boleh. Okey. So peparu bagi katak ni permukaannya berlipat-lipat. Keyword sekarang berlipat-lipat. Bila berlipat-lipat, JLP akan bertambah. Macam usus kita lah kan. Usus kita ni sebenarnya panjang. Kalau dibentangkan permukaan dia sebesar kort tenis. Tapi sebab dia boleh sumbat dalam kita punya perut kita ni, kita punya badan kita, disebabkan struktur dia tu berlipat-lipat. Macam otak pun samalah. Jadi peparu bagi katak ni berlipat-lipat sebab kita nak nambahkan JLP bagi pertukaran gas. Sama juga membran nipis dan lembab. Boleh gas respirasi melarut. Okey, sebab lembab kan. Kemudian kapilari darah sebab nak angkut. Sama je dia punya reason dia. Okey, ini katak. Okey, ini struktur peparu katak. Simple saja peparu dia. Okey. Okey, now kita masuk kepada diri kita, alveolus manusia. Struktur bagi respirasi manusia adalah, struktur respirasi dia adalah alveolus. Okey, alveolus banyaklah. Alveolus ni bilangan dia banyak. Bila banyak, JLP dia besar. Bila besar, resapan gas lebih cekap. Dinding lembab dan nipis setebal 1 sel. Okey, kalau dekat manusia ni, kamu kena mention setebal 1 sel. Okey, bila lembab, gas respirasi melarut dengan mudah. So, jaringan kapilari darah banyak untuk angkut. Sama juga dinding alveolus nipis. Tadi dia apa kat atas, tapi dia mention yang lembab dengan melarut. Yang bawah ni nipis sebab nak memudahkan gas resapan respirasi. Okey. Ini kita punya struktur peparu, trakea, bronkus, cabang lagi kecil bronchiol, last sekali adalah alveolus. Macam anggur ni, alveolus. Cuba bayangkan kecil-kecil banyak ni. Bayangkan ada berjuta-juta dalam ni. Okey. So dia mesti lembab. Apa kesan kalau merokok? Bila merokok, haba daripada asap rokok akan masuk dan mengeringkan struktur trakea, struktur bronkus, struktur paru. Last sekali, struktur bagi alveolus akan kurang lembab. Bila kurang lembab, gas respirasi kurang melarut dan mengurangkan kecekapan proses respirasi pada paru-paru seorang perokok. Sebab tu dia sentiasa batuk kering. Dia kering, bahagian alveolus tu kering. Okey. Bagi paru-paru yang sihat, sepatutnya alveolus dia lembab. Okey. Ini persamaan depa lah antara manusia dengan haiwan. Haiwan ni merangkumi serangga, katak dengan ikan tadi. JLP per I dia besar, cekap, struktur dia nipis, resapan gas cepat, permukaan lembab, mudah melarut gas respirasi, jaringan kapilari darah banyak, senang nak angkut gas. Okey, faham ingat 4 ciri, ingat apa reason dia tu. Okey, ini beza. Yang tadi banyak persamaan, yang ni beza. Yang bezanya adalah dari segi struktur respirasi itu tak samalah. Kalau serangga, trakeol. Kalau ikan, struktur insang tu iaitu filamen dengan lamela. Kalau katak, kulit dengan peparu. Kalau manusia, alveolus. Okey, bagaimana nisbah JLP per I dia besar diperolehi? Bilangan trakeol banyak, bilangan tu banyak. Okey, kalau katak untuk peparu berlipat-lipat. Lepas tu kulit tu meliputi keseluruhan kulit. Dan kalau manusia, alveolus tu banyak. Yang ni lah yang menyebabkan JLP per I dia mudah diperolehi. Okey, takat tu sajalah hari ni. Setengah jam je hari ni. Okey, ada soalan apa-apa dah nak tanya kat cikgu? Sebab cikgu tak boleh pergi mekanisme. Mekanisme tu dia lebih kompleks sikit. Kita minggu depan lah yang mekanisme tu. Faham dah setakat ni? Type sikit nak tengok. Bagi cikgu syok sikit. Kalau faham, abang faham. Kalau kurang faham, abang kurang faham. Seorang dua cakap, cikgu tengok. Okay, very good. Faham. Tenang kan? Okay, good. Very good. Okay, thank you very much.
So itu saja untuk hari ini. Homework. Tengok homework bioskop. Isi je tempat kosong yang kita kalau seelok-eloknya. Okey, nak tanya apa? Farhana Alisha. Cikgu, kalau kan malam punya tajuk. Okey. Kan apa dia, kalau kita buat aktiviti tugas baru kita perlukan oksigen yang banyak kan. Dia ada hutang oksigen semua tu. Okey. Tapi kalau orang yang kena panic attack tu, Okey, bila panic attack, dia hormon adrenalin pun keluar dengan banyak. Panic attack tu dia melibatkan, dia akan tercungap-cungap juga sebab pada masa tu dia degupan jantung dia akan berdegup dengan lebih kencang kan. Okey. Masa panic attack tu sistem respirasi dia akan bergerak dengan laju sebab dia nak ambil lebih banyak oksigen. Masa tu tak ada lah yang otot dia tak bergerak, otot dia tak bergerak dengan lebih banyak, jadi tidaklah ada pengumpulan asid laktik dan sebagainya. Dia cuma melibatkan, dia kait dengan hormon adrenalin dan juga kadar respirasi sel ataupun kadar pernafasan dia tu yang bertambah sebab dia nak ambil lebih banyak oksigen. Panik dia lebih kepada hormon lah. Panic attack tu lebih macam dia risau, takut dan sebagainya kan. Okey, takat tu lah yang cikgu faham untuk panic attack. Boleh Alisha? Okey. Kalau nak lebih lanjut kita kena Google lah. Cikgu pun tak berapa nak faham sangat yang panic attack ni, tapi secara biologinya cikgu faham macam tu lah. Dia lebih kait dengan hormon adrenalin. Okey. Okey, untuk bioskor tadi yang homework tu kamu cuba buat. Nanti malam atau esok cikgu akan bagi jawapan dan kamu boleh tik sendiri lah. Okey, cikgu percaya kamu boleh buat terus homework ni. So hari ni untuk PBD cikgu ambil yang bioskor ni. Cikgu tak buat Google Form punya soalan. Okey, sahaja untuk hari ni. Kita jumpa lagi minggu depan. Okey, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.